which one is male and which one is female for this kind of bird? Most of them are female. Like this one showing the fantail. Okay. They're not very big, but and only most of them are female. How do you differentiate the female and male? How to know? The male ones, aka peacocks, are way more colorful than the peahen. Really? Itu sedikit sedutan berkenaan dengan adik Raisya, bagaimana adik itu sendiri bertutur, ya. Dan apa yang kita perlu tahu juga, ada banyak sebenarnya takat bagi satu simptom ataupun kondisi autism sederhana, dan Asperger adalah di antaranya. Dan kita akan terus berbicara dengan si ibu dan juga anak-anak ini di mana bagaimana mereka menjalani kehidupan seperti biasa di bawah sindrom Asperger ini. Kita terus bersama dengan Puan Raihana Anur, Muhammad Amar Rayyan, anak sulung 11 tahun, dan juga Anur Raisya, anak kedua berusia 9 tahun. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning, dear family. Hai. Puan Raihana, terima kasih kerana berkongsi masa pada pagi ini untuk mencerita tentang sindrom Asperger sejajar dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia kita pada pagi ini. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit apakah sebenarnya sindrom Asperger? Apa yang saya lihat adik Anur Raisya tadi begitu petah berkata-kata dan dia cara dia bertutur dalam bahasa Inggeris tu macam dia anak Mak Saleh pula. Pandai betul dia berkata-kata. Mungkin Puan Raihana boleh ulaskan sedikit? Okay, Assalamualaikum. Okay. Ini anak sulung saya, Muhammad Amar Rayyan, 11 tahun. Ini pula anak kedua, Anur Raisya, 9 tahun. Dan ini anak bungsu saya, Adra Azalia. Okay. Actually, Asperger syndrome ni dah digunakan dulu lah. Sekarang kita tak guna tau. Sekarang kita lebih kepada istilah Autism Spectrum Disorder, ASD. Okey, untuk anak-anak saya ni, untuk anak sulung, saya dah nampak perubahan macam dia pelik sikit. Dia ada ciri-ciri autism yang ketara seawal 1 tahun. So, waktu 18 bulan, sekarang ni budak-budak akan buat check up di klinik kesihatan kan? Betul. So, diorang ni macam M-chart, dia tak lepas. So, M-chart ni menunjukkan macam mana milestone untuk kanak-kanak tersebut. Penandaan. Kalau ciri-ciri autism yang standard yang ada, tantrum, speech delay. Okey, berkenaan speech delay, kalau perasan, diorang memang tak pandai cakap Melayu kan? Okay. Actually, memang saya ajar diorang cakap Melayu dulu, tapi diorang tak boleh nak adapt. So, saya cuba bahasa lain, dan cuba untuk speaking dengan diorang. Dan mudahlah pula. Sebab suku kata untuk bahasa Inggeris tu sangat simple. Pendek. Compare dengan bahasa Melayu. Faham? Ya. Jadi ini ini antara cara-cara sindrom Asperger manifestasi dan bukan saja adik Amar tapi adik Anur Raisya, dua-dua anak daripada 3 anak menghidap sindrom Asperger. Anak pertama dan kedua, Amar dah fully diagnosed autism. Yang kedua pula true autism, maksudnya to roll up. Dia still under terapi tapi belum dapat kad OKU. Yang bungsu ni dia speech delay tapi dia normal. Baik. Maksudnya speech delay dari umur 1 hingga 3 tahun ada masalah dari segi komunikasi. Baik Puan, kita melihat mereka ni orang kata sangat ceria ya sebagai kanak-kanak pun, dan kita pasti di mana Puan juga ambil inisiatif untuk mempelajari bagaimanakah simptom-simptom di bawah spektrum autism dan Asperger ini, dan berdasarkan orang kata sindrom Asperger ini, apakah antara penekanan yang perlu Puan lakukan supaya tumbuh-besar mereka ni orang kata sejajar, elok dan sebagainya, dan tak tanpa melihat sangatlah tentang sindrom Asperger tersebut daripada sudut pembelajaran ke, percakapan ke, bagaimana, apa yang Puan tekankan? Okey, untuk kanak-kanak yang ada masalah Asperger syndrome ni, kita tekankan tentang penggunaan bahasa, komunikasi dua hala. Sebab kalau kita tak bagi diorang
berkomunikasi. Macam mana kita nak tahu pendapat ataupun apa yang kehendak budak-budak ni. Lepas tu, lagi satu, selain daripada diorang ni ada masalah dengan sosial. Diorang tak pandai bergaul, tak pandai berkawan. Okey. Kecuali kalau jiran-jiran ataupun kawan-kawan sekolah pandai sikit, okey. Oh, kena cakap bahasa Inggeris baru okey boleh bergaul lah. Ya. Oh, Maksudnya itulah. kalau tak. Itu antara ciri-cirinya di sini. Jadi Okey, okey, kita kita nak nak bertanya tanya kepada kat- mana satu nak tanya? Ammar dulu ke kita nak tanya Anur Raisya dulu? Kita tanya Anur Raisya dulu lah. Anur Raisya lah because I think she's very cute. Macam Yes. tu. When we saw your video on social media, Raisya, the whole of Malaysia fell in love with you. You're so knowledgeable. Boleh tak kita bercakap dalam bahasa Melayu? Boleh tak Raisya? Sikit-sikit saja. Okey, nampaknya Raisya Sikit-sikit. Sikit-sikit saja. Sikit-sikit saja. Sikit Okey. saja. Okey, tak apa kita Kita tanya. tak Alright, Raisya, what is your hobby, Raisya? What do you like to do? I usually draw. You If we draw. talk about your drawing. Okay. Amma, how about you? What's your hobby? Aman. What's your hobby, Ammar? Talk about yourself. Aman. I play with my siblings. Play. I play with my siblings. Okay. All right. So the way we listen to you speaking English, wow, it looks like you were born in another country. You speak it so well. Where do you learn how to speak English so well? From mommy? From my mom. Oh, how about Raisya? Do you learn from YouTube maybe, or things that you see on television or on the internet? How do you speak English so well, Raisya? I got teach by Auntie. Yes. I see. Clear tak? And how about your friends? Do your friends speak English with you, or do they speak Bahasa with you? Your friends, you speak in Bahasa or in practicing. Okey, apa yang kita nampak? Ya, saya suka di sini mana ialah dia lebih selesa. Di mana seakan bahasa Inggeris tu memang menjadi bahasa pertama dalam keluarganya sendiri. Dan saya rasa bukan satu masalah untuk lama kelamaan boleh pick up sedikit-sedikit perkataan bahasa Melayu dan sebagainya kan. Dan puan sendiri melihat bagaimana prestasi di sekolah, mungkin guru di sekolah pula ada memainkan peranan sedikit tak untuk memahami kondisi mereka ini dan memberikan bantuan ketika berada dalam kawasan sekolah. Okey, sebenarnya jujurnya tak. Dekat sekolah memang budak-budak ni ada cabaran. Sebab diorang ni ada masalah dari segi emosi. Bila cikgu cakap terang, dia akan rasa macam somebody is getting angry. Sekiranya ni kalau kita nak cakap ke diorang pun kena lembut-lembut, tak boleh nak marah-marah ataupun kuatkan suara pun tak boleh. So memang diorang ni memang sangat sensitif, tak boleh nak adapt dengan sekitar normal. Oh. Begitu. So kiranya kalau dekat sekolah bahasa Melayu subtitle memang saya akulah sangat teruk lah. Tapi at least diorang ada usaha untuk belajar walaupun kurang macam milestone untuk diorang ni sekarang dikurang umur 3 hingga 4 tahun untuk bahasa Melayu. Kalau English memang tak masalah. English memang tak ada masalah. Tapi okey Puan, mungkin nasihat untuk ibu bapa yang sedang menonton setakat ini yang prihatin akan anak-anak mereka kerana simptom-simptom yang ditunjukkan oleh sindrom Asperger ni agak lain sikit daripada spektrum autisma yang biasa seperti lembam dan sebagainya. Yeah. Anak-anak ini kelihatan ceria, anak-anak ini kelihatan sangat pandai tapi tidak mudah untuk bergaul secara sosial dan mungkin social cues mereka agak kurang di sana. Jadi mungkin nasihat kepada orang ramai, ibu bapa, nasihat bagaimana ingin mengendalikan kalau mereka nampak simptom-simptom ini dalam anak mereka sendiri. Okey, sekiranya parents out there yang nampak anak tak pandai bercakap dari umur 18 bulan ke atas, tak ada 50 patah perkataan yang bermakna, okey? Dia bukannya cakap ataupun tentu dia ada perkataan bermakna. Maksudnya kita faham maksud dia.
So, segeralah berjumpa dengan pakar sebab masalah akan lebih teruk bila dia orang masuk ke alam persekolahan. Ya. Tak ada kawan, nanti kena bully. Mostly memang kerap kena bully lah untuk golongan ni. Walaupun dia orang special, dia orang boleh bercakap, tapi disebabkan bahasa setengah orang ingat English ni sesuatu yang pelik. So, memang kadang-kadang adalah budak-budak nakal yang akan bully, yang akan secara itu verbal abuse biasalah. Ini antara juga yang perlu diterapkan oleh puas sendiri untuk menguatkan semangat anak-anak ini untuk berani bersuara juga. Sebab kita doakanlah semoga orang kata Aisyah dengan Amar ini orang kata berani menghadapi segala cabaran dan meneruskan pembelajaran dengan lancarnya, insya-Allah. Amin. Kita doakan. InsyaAllah dengan kasih sayang ibu seperti Puan Raihanah, ibu bapa di luar sana, ingatlah untuk menangani anak-anak mempunyai sindrom Asperger ni kita perlukan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Betul Puan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana berkongsi Amar dan Anur Aisyah. Well, have fun in school, alright? And make a lot of friends. Okay. Bye. Bye.